paling penting sekali, iaitu Hai, saya Justin dari Smart Class Channel dan hari ini saya ingin berkongsi dengan kamu semua tentang satu topik yang sangat menarik dan juga kita pernah harungi, iaitu apakah tindakan yang saya lakukan dan apakah cara saya untuk menghadapi stres ataupun tekanan peperiksaan dengan efektif. Sebelum saya bermula, izinkan saya untuk menerangkan sedikit tentang latar belakang saya. Saya merupakan seorang pelajar sarjana muda undang-undang di Universiti Kebangsaan Malaysia dan saya juga seorang yang suka membaca dan mengajar sejarah. Saya mempunyai pengalaman mengajar sejarah sejak tingkatan 1 lagi kerana saya memang minat dalam mengajar dan berkongsi ilmu mengenai sejarah kepada kawan-kawan dan juga murid saya. Pada hari ini, saya ingin berkongsi dengan kamu semua iaitu apakah cara yang saya lakukan sebagai pelajar untuk menghadapi tekanan peperiksaan. Yang pertama, satu poin yang sangat penting iaitu kita harus sentiasa berkongsi masalah ataupun stres peperiksaan kepada seseorang yang dipercayai, sama ada sahabat baik kita ataupun ahli keluarga kita ataupun guru kaunseling kita. Hal ini kerana sekiranya kita ingin meluarkan perasaan dan emosi kita kepada orang lain, kita akan rasa lega, kita tidak akan rasa begitu tertekannya kerana kita hanya menyimpan emosi dan stres dalam diri kita. Kita harus berkongsi masalah kita kepada orang lain supaya orang lain dapat memberi sedikit pandangan ataupun nasihat yang baik kepada kita. Saya pernah harungi semasa saya membuat persediaan untuk peperiksaan murid saya menghadapi tekanan stres yang sangat tinggi. Saya takut saya tidak dapat melakukan dengan bagus dan saya rasa saya tidak mempunyai yakin untuk mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan ini. Jadi, saya telah mencari kawan saya untuk meluahkan perasaan saya. Dan saya rasa apabila saya meluahkan perasaan saya rasa diri saya tidak begitu tertekan. Dan mereka akan bawa saya pergi hangout ataupun pergi minum, makan dan telah menjadikan saya tidak begitu stres terhadap peperiksaan murid ini Seterusnya, apa yang saya lakukan iaitu saya sentiasa pergi bersukan ataupun saya melakukan sesuatu yang saya suka lakukan semasa masa lapang. Saya suka aktiviti yang suka mengeluarkan peluh kerana ia juga melepaskan stres saya secara tidak langsung. Dan semasa kita bersukan kita tidak akan memikirkan mengenai stres ataupun peperiksaan yang bakal menjalan. Kita bolehlah ambil sebagai contoh 1 minggu 2 kali ke 3 kali untuk bersukan dengan kawan-kawan ataupun bermain bola dengan kawan-kawan. Dan sekiranya anda akan rasa saya tidak suka bersukan saya suka duduk diam-diam dalam rumah. Jadi tak ada masalah. Anda boleh pilih sesuatu yang anda suka lakukan. Contohnya seseorang suka bermain handphone ataupun lihat ataupun menonton movie, wayang ataupun bermain board game dan sebagainya. Carilah sesuatu yang anda suka lakukan semasa masa lapang dan kita buat sementara melepaskan dan tidak pedulikan peperiksaan terlebih dahulu dan kita lakukan apa kita suka dahulu supaya kita begitu stres dengan peperiksaan yang bakal menjalan. Inilah cara saya menghadapi. Seterusnya, saya juga akan sentiasa membuat persediaan awal. Mengapa saya cakap macam ini?
sekiranya kita membuat persediaan awal, kita akan mempunyai yakin. Jadi kita tidak akan stres semasa exam, peperiksaan bakal menjalannya, dan kita dapat menghadapi peperiksaan dengan penuh yakin kerana kita sudah membuat persediaan yang sangat mencukupi. Sekiranya anda ingin mengetahui apakah persediaan yang saya lakukan untuk menghadapi peperiksaan, anda boleh merujuk kepada video yang telah pun di-upload dalam playlist kita. Mengapa kita perlu membuat persediaan awal? Seperti yang saya cakap, kita tidak akan berasa stres. Kerana kita akan rasa, saya tak bersedialah untuk peperiksaan, saya tidak cukup belajarlah, tidak cukup baca untuk bab ini. Jadi, kita harus sentiasa menumpukan perhatian. Apa yang saya lakukan? Iaitu saya akan menumpukan perhatian semasa guru mengajar dalam kelas. Supaya mendapat satu knowledge yang basic terhadap topik itu, dan saya akan membuat nota sendiri di rumah. Di rumah saya sendiri. Lepas itu, saya akan mengulang kaji berdasarkan nota saya sendiri. Saya selalu akan bertanya kepada saya sendiri, apa yang cikgu terangkan? Saya akan cuba terangkan untuk diri saya sendiri, ataupun saya terangkan untuk kawan-kawan saya. Kerana semasa kita mengajar orang tentang sesuatu topik, kita sendiri yang akan memahami dengan sangat jelas, ya. Cubalah cara ini. Anda akan rasa cara ini memang efektif, ya. Seterusnya, apa yang saya lakukan? Saya tidak akan melakukan perbandingan. Saya tidak akan bandingkan grade saya dengan kawan lain. Walaupun rakan itu mendapat keputusan yang lebih baik daripada saya akan memberitahu saya diri sendiri. Setiap orang mempunyai kekuatan, setiap orang mempunyai kelemahan juga. Saya tidak akan membandingkan kelemahan saya dengan dia punya kekuatan. Saya akan lihat kepada kekuatan saya sendiri, dan saya cuba akan membaikikan kelemahan saya diri sendiri. Dan apa yang saya lakukan ialah saya memaksa diri, saya tidak akan membandingkan markah saya dengan kawan saya, kerana saya akan rasa kecewa sekiranya kawan saya mendapat keputusan yang lebih baik daripada saya, dan saya akan rasa bangga ataupun sombongnya sekiranya saya mendapat keputusan yang lebih tinggi, dan saya tidak akan berusaha dengan lebih kuat lagi, ya. Dan Aida ingin memang membantu, kerana sekiranya kita hanya kita asyik membanding markah kita dengan kawan kita, kita akan rasa stres. Kerana kita akan rasa kita tidak cukup baik. Kita akan rasa kita macam tak boleh lah, kita bukan number one. Bukan macam itu. Jadi, hentikan banding dengan rakan. Tahukan limit kita. Dan kita buatlah yang terbaik untuk diri kita sendiri. Dan saya selalu percaya satu quotes, do your best and God will do the rest. Buatlah yang terbaik untuk diri kamu sendiri, dan Tuhan akan melakukan yang tinggal. Dan akhir sekali, yang paling penting sekali, iaitu saya akan sentiasa berdoa kepada Tuhan ataupun mendekati Tuhan. Saya selalu akan membaca kitab, ataupun kita panggil sebagai Bible, ataupun saya akan sentiasa menutup mata saya, sentiasa berfikir tentang Tuhan. Jadi sekiranya anda seorang Muslim, anda boleh berzikir ataupun berdoa ataupun mencari bacaan-bacaan doa yang terdapat di internet untuk membantu anda mengharungi anxiety ini. Dan saya merasai sekiranya kita menjalani kehidupan yang ada solat, kehidupan kita memang berbeza, kerana kita bukan bergantung kepada kemampuan kita sendiri, tetapi kita serahkan burden ini, kita sedangkan anxiety ini kepada Tuhan kita. Jadi Tuhan mesti membantu kita sekiranya kita mempunyai keazaman yang kuat dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan mesti akan menunaikan doa kita. Dan
janganlah sekiranya anda menghadapi anxiety ya, jangan putus asa dan jangan terpesong ya, dan memberitahukannya kepada rakan anda ataupun ahli keluarga anda. Carikan sesuatu untuk meluarkan perasaan anda supaya anda tidak tertekan ataupun terbelenggu dengan perasaan macam ini. Begitulah sahaja dengan sharing saya mengenai cara kita menghadapi anxiety peperiksaan. Sekiranya anda menghadapi apa-apa persoalan ataupun anxiety exam ataupun stres, anda boleh menghubungi kita melalui email ataupun letak di bawah komen kita. Kita akan menjawabkannya dalam masa yang secepat mungkin. Sekiranya anda suka video kita, jangan lupa untuk subscribe dan buka notification untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang channel kita.